Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman, di mana untuk jam ini kita akan bawakan perkembangan-perkembangan apa yang jadi semalam dan juga mungkin perkembangan terbaru yang dapat kita update untuk pagi ini. Kita akan mulakan dengan pastinya selepas 8 hari di dalam bulan Januari ini. Banyak perkara Hafizi sebenarnya yang berlaku walaupun baru saja 8 hari, terutamanya semalam kita digemparkan dengan lebih 3,000 kes baru COVID-19 dan ini merupakan salah satu angka jangkitan yang paling tinggi dan saya kira pastinya itu mengejutkan ramai pihak dan di mana kalau artikel yang dilampirkan di astroawani.com di mana penularan pandemik COVID-19 dalam negara terus menunjukkan peningkatan dengan jumlah jangkitan terbaru dalam tempoh 24 jam adalah sebanyak 3,027 kes dan daripada jumlah berkenaan 3,021 kes merupakan penularan dalam negara sementara baki adalah 6 jangkitan kes import dan lonjakan kes tertinggi itu menjadikan jumlah keseluruhan kes dalam negara kini meningkat kepada 128,465 kes. Susulan itu, Malaysia buat pertama kalinya juga mencatatkan jumlah kes aktif melebihi 25,000 yang mana sejumlah 25,742 kes disahkan setakat ini. Dan dalam tempoh 24 jam yang lalu juga, KKM merekodkan 8 kematian baharu dan kini menjadikan jumlah korban akibat COVID-19 bertambah kepada 521 kes. Tapi tidak lupakan juga di mana jumlah kes sembuh terus catat peningkatan dengan 2,145 kes dicatatkan semalam menjadikan kesemua kes sembuh kini meningkat kepada 102,723. Hafizi. Ya, dan dalam masa yang sama juga ada perkara yang Tan Sri Dr. Noor Hisham menyatakan kebimbangan, iaitu kalau sebelum ini dia gunakan perkataan breaking point, kata seorang wartawan yang telah pun orang kata membuat liputan dalam sidang media yang dikendalikan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham sepanjang 9 bulan beliau menghadiri sidang media tersebut. Katanya tidak pernah dia dengar Tan Sri Dr. Noor Hisham menyatakan perkataan breaking point, tetapi dalam sidang media 2 hari lepas Tan Sri Dr. Noor Hisham telah pun menyatakan perkataan breaking point buat pertama kali yang menunjukkan bahawa keadaan sistem kesihatan kita berada pada paras yang hampir maksimum kapasiti penerimaan pesakit akibat daripada wabak COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama juga kata Tan Sri Dr. Noor Hisham, statistik kes baru COVID-19 berkemungkinan meruncing dengan unjuran 8,000 kes sehari seawal minggu ketiga Mac depan sekiranya nilai kebolehjangkitan RO melepasi kadar 1.2. Sekiranya PKPB dan PKPP dikekalkan dengan RO dicatat pada kadar 1.1, unjuran kebolehjangkitan COVID-19 mencecah 8,000 kes sehari dapat diperlahankan sehingga minggu kedua Mei. KKM meramalkan gelombang ketiga pandemik itu boleh meningkat secara mendadak kepada 5,000 kes harian menjelang minggu ketiga Februari dan terus melonjak pada Mac jika RO kekal pada tahap 1.2. Sehubungan itu, Tan Sri Dr. Noor Hisham menegaskan adalah penting RO diturunkan kepada nilai atau kurang daripada 0.5 untuk mengawal jangkitan sepenuhnya. Jika RO meningkat perkara 1.2, kes harian COVID-19 boleh mencecah 3,000 kes pada minggu keempat bulan ini. Namun statistik itu mungkin bermula pada minggu kedua Februari jika RO ialah pada 1.1. Dan sehingga 5 Januari lalu, RO COVID-19 di negara ini pada paras 1.07. Jadi kita perlu nilai R0 itu diturunkan kepada bawah 1 untuk negara berada pada fasa selamat dan sekiranya berada pada 1.1, 1.2 unjurannya adalah sehingga pada 3,000 kes, 5,000 kes dan mungkin mencecah 8,000 kes pada minggu ketiga Mac depan jika kita tidak berhati-hati. Justru ramai pakar-pakar kesihatan semalam, penganalisis ekonomi, penganalisis politik ramai yang Astroawani itu membual dan mendapatkan pandangan sama ada keperluan tindakan ataupun strategi-strategi baru perlu dirangka untuk memastikan bahawa kita dapat landaikan lengkungan pandemik COVID-19 ini. Bagaimana ia boleh dilakukan? Adakah PKP kembali? Adakah strategi baru memperkenalkan nama-nama yang lebih spesifik, bukan lagi sekadar nama kluster, perlu diberi
penjelasan di kawasan mana terdapat jangkitan kes COVID-19. Itu antara cadangan-cadangan yang dikemukakan. Jadi ada cadangan tertentu. Apa cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh 46 pakar kesihatan, bekas timbalan ketua pengarah kesihatan, KKM juga ada turut serta menandatangani satu surat secara terbuka yang ditujukan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa ceritanya, Syazwani? Hafizi, dalam artikel yang dikongsikan dalam astrawani.com di mana seperti Hafizi katakan tadi, seramai 46 pakar kesihatan terkemuka merayu supaya satu strategi baharu diwujudkan bagi mengatasi keadaan jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat dalam sepucuk surat terbuka kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan antara pakar yang menandatangani surat itu termasuk Tan Sri Dr. Abu Bakar Sulaiman, bekas Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Christopher Lee, bekas Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, dan Profesor Datuk Dr. Adiba Kamaruzaman, Profesor Perubatan Universiti Malaya. Dan dalam surat itu yang turut diedarkan kepada media, mereka menggesa supaya kerajaan mengambil tindakan serius bagi mengurus beban ke atas sistem kesihatan negara susulan peningkatan kes. Pakar-pakar tersebut mengemukakan 10 cadangan kritikal sebelum negara memasuki unit rawatan rapi COVID-19. Antaranya, mereka menggesa supaya kadar ujian saringan ditingkatkan menggunakan ujian antigen rapid test kit atau RTK berbanding kit PCR kerana ia mampu menghasilkan keputusan dalam tempoh kurang 24 jam. Selain itu, mereka juga menyaran supaya individu positif COVID-19 yang tidak mengalami gejala dikuarantin di rumah. Ini kerana katanya kita perlu melindungi sumbangan anggota perubatan profesional di hospital COVID-19 dengan mengalihkan ke semua pesakit bukan COVID-19 ke hospital-hospital bukan khusus untuk COVID-19 serta hospital swasta. Ini bagi membenarkan mereka untuk fokus kepada kes-kes yang paling parah. Pada masa sama, mereka juga mendesak agar proses meluluskan vaksin COVID-19 dipercepatkan di samping maklumat berhubung vaksin disampaikan kepada rakyat. Itu antara 10 cadangan yang dikemukakan 46 pakar kesihatan berkenaan satu lagi langkah yang perlu diwujudkan bagi mengatasi penularan COVID-19 ini dengan cepat. Selain itu, Hafizi, kalau kita lihat jumlah kes baru semalam, ia disebabkan adalah 10 kali ganda meningkat sejak penularan pandemik ini berlaku di negara ini. Dan semalam seperti yang Hafizi katakan, ramai pakar juga telah mengemukakan pendapat mereka, antaranya termasuklah untuk menghadkan majlis sosial kerana rata-rata kes yang direkodkan seperti yang Hafiz katakan, kluster-kluster ini tidak diperincikan. Jadi mungkin majlis antara pencetusnya adalah majlis sosial selain daripada kluster-kluster tempat kerja yang dinyatakan dalam kenyataan KKM semalam. Hafiz. Dan dalam masa yang sama juga antara perkara yang boleh kata penting untuk poin penting orang kata daripada saranan pakar-pakar kesihatan ini adalah jangan mempolitikkan pandemik COVID-19 ini. Jadi itu antara perkara bagi saya perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh semua pemimpin-pemimpin parti politik, tidak kira sama ada pembangkang ataupun kerajaan, perlu satu orang kata jawatan kuasa khas ditubuhkan merentasi pelbagai parti di peringkat parlimen untuk memastikan bahawa segala perjalanan di samping KKM menguruskan, MKN menguruskan, terdapat satu lagi pihak yang akan menguruskan kelancaran, memastikan bahawa setiap parlimen, setiap don-don di kawasan-kawasan di seluruh Malaysia ini mengetahui secara terperinci berkaitan dengan pandemik COVID-19 dan mungkin juga memberi komunikasi secara menyeluruh secara awal ataupun pendekatan secara awal mengenai program vaksinasi yang dijangka akan bermula pada Februari walaupun diberi kepada petugas berseharapan terlebih dahulu, tapi dalam masa yang sama ia sedikit sebanyak mendedahkan masyarakat kepada apa itu vaksin COVID-19, keselamatannya, tahap keberkesanannya, bagaimana suntikannya akan dibuat, umur berapa, semua itu nanti ia akan diperincikan oleh MOSTI. Tapi dalam masa yang sama menyentuh mengenai vaksin, Syazwani, sebenarnya ramai tertanya-tanya. Kita akan memulakan program vaksinasi pada bulan Februari nanti kepada petugas berseharapan terlebih dahulu.
dan antara penerima pertama kita PM sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi sehingga sekarang hampir memasuki pertengahan bulan Februari, nampaknya program vaksinasi masih lagi belum diperincikan kepada kita semua bagaimana ia dilaksanakan di kawasan yang kita tahu vaksin AstraZeneca akan dibawa kepada kawasan-kawasan luar bandar, vaksin Pfizer BioNTech akan diletakkan di kawasan bandar. Itu saja yang kita tahu. Selebihnya umur berapa, bagaimana ia diedarkan, pusat-pusat vaksinasi di mana ia akan terletak, semua itu masih lagi belum diperincikan, sedangkan kita hanya dalam setengah hari saja lagi kita nak masuk kepada pertengahan bulan Januari. Kemudian kita akan pergi Februari sebelum program vaksinasi dimulakan. Mungkin kita boleh lihat apa pendekatan-pendekatan yang diambil oleh negara-negara luar seperti yang telah memulakan program vaksinasi, UK, Perancis, Amerika Syarikat sendiri. Dan di samping apabila mereka mula mengedarkan vaksinasi, terdapat beberapa perkara ataupun masalah yang telah pun dikenal pasti. Antaranya dari segi logistik, vaksin tidak mencukupi. Ada yang orang kata farmasi-farmasi yang hanya meletakkan vaksin dan menggunakan rawatan tradisional terlebih dahulu, tidak menggunakan vaksin kepada orang ramai. Ada doktor-doktor, petugas berhadapan di UK yang masih lagi belum dapat vaksin COVID-19, sedangkan ia telah pun dimulakan, UK telah pun memulakan program vaksinasi sejak awal. Itu antara masalah-masalah yang boleh kita kenal pasti, yang boleh kita kaji bagaimana kita mahu memulakan program vaksinasi di Malaysia ini, Syazwani. Afizi, kalau kita lihat paparan akhbar tempatan juga masih lagi menceritakan berkenaan COVID-19 apabila negara mencatatkan kes harian tertinggi. Antaranya adalah The New Straits Times yang maklumkan muka hadapannya memaparkan bahawa the going gets tough. Ini sekaligus menceritakan bahawa peperangan terhadap pandemik ini akan lebih menyukarkan. Bukan New Straits Times sahaja, malah Berita Harian juga memaparkan muka hadapan berkenaan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham, yang di mana beliau berkata kes harian berisiko cecah 8,000 pada Mac. Saya kira peningkatan jumlah kes harian COVID-19 ini memberi tekanan kepada petugas barisan hadapan dan juga petugas kesihatan, yang sekaligus pakar kesihatan juga memaklumkan bahawa mereka berharap terdapat campur tangan daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, terutamanya apabila ketika ini ramai ahli-ahli politik yang menyatakan bahawa mereka mahu pilihan raya umum dilakukan dengan cepat, walaupun apatah lagi dengan ketibaan vaksin COVID-19 pada bulan hadapan. Dan pakar kesihatan maklumkan campur tangan yang di-Pertuan Agong ini perlu dilakukan bagi mengelakkan pilihan raya umum berlaku dalam waktu terdekat. Ini susulan suhu politik tanah air yang semakin panas dengan terdapat gesaan beberapa pihak yang mahu mengadakan PRU dalam masa terdekat. Menurut Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Dato' Dr. Zainal Arifin Omar, Yang di-Pertuan Agong boleh menasihati ahli politik dan kerajaan supaya mengimbangi antara kepentingan PRU dan kemaslahatan umum. Kita bukan menentang PRU, tapi ia bukanlah sekarang. Kita harapkan sekiranya perlu campur tangan bagi Datuk Agong atau Majlis Raja-Raja Melayu. Pertamanya, memberi nasihat kepada ahli politik dan kerajaan supaya mengimbangi kepentingan antara mengadakan PRU dan kemaslahatan umum. Sementara itu, pandangan sama turut dikongsikan oleh pakar kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Marina Osman, yang merayu agar pemimpin politik tidak mengemukakan cadangan mengadakan PRU dalam masa terdekat. Saya kira rata-rata penduduk rakyat Malaysia juga berpendapat yang sama apabila satu poll kami telah unjurkan kepada pembaca berita Astro Awani, di mana rata-rata tidak setuju untuk pilihan raya umum diadakan dalam masa terdekat, apatah lagi selepas peningkatan kes COVID-19 harian yang tinggi. Afizi.
Ya, dan itulah yang kita harapkan ia dapat meredakan, dan pakar kesihatan berharap campur tangan daripada Yang di-Pertuan Agong sebenarnya menjurus kepada apa yang pernah dilakukan ataupun diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu proklamasi deklarasi darurat di PRK Batu Sapi. Kalau kita ingat PRK Gerik, contohnya Bugaya yang telah pun diisytiharkan darurat itu untuk menghentikan pandemik COVID-19, kerana kita faham apabila berlaku pilihan raya negeri Sabah, kalau kita ingat pada bulan November, kalau tak salah November ke Oktober, kalau tak salah saya, apabila berlaku, kita sebelum tu kita dah pun hampir capai, telah pun sampai kepada sifar angka COVID-19. Ada 3 hari kita catatkan angka sifar, tapi apabila berlaku PRN Sabah, angka itu melonjak apabila kita dapat kenal pasti mutasi D614G daripada Sabah kemudian datang ke Semenanjung, kemudian menyebabkan angka-angka di Semenanjung juga semakin meningkat, pandemik COVID-19, dan kemudian itu yang menyebabkan ramai yang merasakan bahawa tidak perlu adakan pilihan raya umum sekurang-kurangnya untuk tempoh setahun ini ketika mana program vaksinasi sedang dijalankan, kerana kita faham bahawa apabila Februari nanti bukannya kita dapat vaksin semua, Syazwani, kita tak dapat vaksin semua, kita cuma dapat vaksin petugas bersah harapan saja terlebih dahulu, dan vaksin-vaksin yang kita orang kata beli daripada ramai syarikat farmaceutical, sebenarnya ia akan tiba secara berperingkat. Jadi program vaksinasi juga dijangka akan dilakukan secara berperingkat, dan ia mungkin mengambil masa sehingga 6 bulan, sehingga setahun untuk memastikan bahawa kita dapat sasarkan 80% rakyat Malaysia divaksinasi. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan, dan Dato' Zainal juga semalam apabila saya menemubual, beliau menyatakan bahawa sebenarnya tidak boleh bergantung kepada vaksin jika nak adakan PRU COVID-19, dan seperti yang saya katakan tadi, itulah antara poin-poin penting yang dinyatakan oleh beliau. Dan dalam masa yang sama, Profesor Madya Dr. Melina Usman juga semalam telah menyatakan bahawa jika terdapat satu kefahaman ataupun kenyataan yang tidak tepat yang dikeluarkan oleh ahli-ahli politik ketika mana vaksin COVID-19 ini datang. Kata beliau, antara kenyataan yang beliau dapat perincikan adalah apabila kita membenarkan rentas negeri sejak daripada 7 Disember, ada kenyataan dikeluarkan oleh ahli politik yang menyatakan bahawa dah boleh buat PRU sebab dah boleh rentas negeri, dan sebenarnya itu antara perkara-perkara yang kata beliau sangat bercanggah melihat kepada situasi dan juga pola data COVID-19 yang ada di negara ini, Syazwani. Dan saya kira banyak lagi sebenarnya yang kita mahukan bawakan selain daripada pandemik COVID-19, tapi kita akan pergi kepada laporan banjir selepas ini, selepas kita berehat seketika. Anda sedang menonton Awani Pagi. Untuk jam ini lagi kita akan kongsikan. Tadi kita kongsikan berkenaan perkembangan COVID-19. Ini pula, Afizi, adalah cerita berkenaan banjir di mana semalam Met Malaysia ada keluarkan amaran cuaca buruk dengan hujan lebat dijangka berterusan di daerah Mersing dan Kota Tinggi Johor sehingga hari ini. Dalam satu kenyataan, Met Malaysia maklumkan amaran cuaca waspada dengan hujan lebat pula diramalkan berlaku di beberapa daerah di Sarawak, iaitu Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Keadaan sama juga dijangka berlaku sehingga 12 Januari di Pahang, Terengganu, iaitu di daerah Dungun dan Kemaman, dan Johor di daerah Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Seperti yang Met Malaysia keluarkan kenyataan sebelum ini, hujan lebat ataupun keadaan cuaca buruk ini dijangka akan berterusan sehingga Mac depan. Jadi pastinya mereka yang di kawasan terjejas ini perlu sentiasa berwaspada dengan risiko yang dihadapi, dan juga mungkin bantuan-bantuan yang disalurkan juga bagi mengelakkan jangkitan penularan COVID-19, kerana kita faham bahawa keadaan sekarang ini agak kritikal. Jadi apabila sumbangan yang ingin dihulurkan itu perlulah melalui proses-proses yang sepatutnya bagi mengelakkan tercetusnya penularan jangkitan di kawasan-kawasan yang sudah terjejas ini, Afizi. Dan di samping itu juga saya ingin menyentuh poin Syazwani tadi, dalam masa yang sama pihak-pihak NGO yang datang membantu
penduduk banjir diharapkan tidak membeli barang di kawasan-kawasan yang terjejas banjir. Kerana difahamkan terdapat pembelian panik berlaku apabila NGO-NGO yang datang memberi bantuan, mereka membeli secara pukal, dan apabila mereka membeli secara pukal ini menyebabkan berlaku kekurangan bekalan makanan asas kepada penduduk banjir yang terjejas banjir itu sendiri, dan kepada mereka yang mahu datang memberi hulurkan bantuan dan sebagainya diharapkan dapat memberi barangan-barangan keperluan asas ini di luar kawasan banjir supaya tidak berlaku perkara tersebut. Dan dalam masa yang sama kita nak melihat kepada info bencana banjir yang setakat ini, statistiknya pada awal pagi ini kalau kita lihat terdapat peningkatan mangsa banjir di seluruh negara. Yang kita fahamkan lebih kurang dalam statistik mangsa bencana banjir pusat pemindahan berada pada sebanyak 421 pusat pemindahan sementara dibuka PPS, 48,125 mangsa melibatkan 12,728 keluarga daripada 6 buah negeri. Dan kalau anda dapat lihat juga di banjir antara negeri yang terjejas adalah di Pahang dengan 27,000 mangsa. Pahang yang paling teruk terjejas Syazwani dengan 7,278 keluarga. Di Johor pula ada 1,461 melibatkan 381 buah keluarga. Perak ada 347 mangsa. Kelantan ada 75 pusat pemindahan sementara dibuka menempatkan 6,319 mangsa, dan kita ada juga di Terengganu sebanyak 12,890 mangsa melibatkan 3,232 keluarga dan juga 49 pusat pemindahan sementara dibuka. Dan manakala negeri yang terakhir adalah di Sabah, di mana satu pusat pemindahan sementara dibuka melibatkan 35 mangsa daripada 13 keluarga. Kesemua ini anda dapat saksikan di info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia JKM yang memaparkan secara detail statistik terkini keadaan banjir di 6 buah negeri di negara ini, yang kita boleh juga update ke masa kini dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa kita tidak terlepas barang maklumat berkaitan dengan banjir, kerana kita fahamkan Syazoni sudah ada mangsa yang maut akibat daripada banjir daripada bencana banjir ini, dan juga orang kata apa terkena renjatan elektrik dan sebagainya, dan kita harapkan supaya orang ramai dapat mengikuti apa yang perlu dilakukan sekiranya banjir berlaku, apa perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh kita semua untuk memastikan bahawa kita berada dalam keadaan yang selamat. Hafizi, seperti Hafizi katakan tadi dalam info bencana JKM itu, Pahang adalah negeri yang paling teruk terjejas, di mana artikel yang kami kongsikan di asrawani.com, banjir di Maran, Pahang adalah ibarat tsunami, iaitu paling buruk dalam tempoh 20 tahun. Itu antara ungkapan ataupun perkongsian rata-rata penduduk di Taman Maran Jaya apabila rumah mereka mengalami kerosakan dan dipenuhi lumpur susulan dilanda banjir teruk Ahad lepas. Salah seorang penduduk yang ditemui adalah Aini Syamsuddin yang berkata dia sama sekali tidak pernah menjangkakan air akan naik sehingga ke paras bumbung rumah dan menenggelamkan segala kelengkapan miliknya di rumah teres 1 tingkat. Ibu kepada 4 anak itu berkata kejadian seumpama itu merupakan yang pertama sejak beliau menetap di kawasan perumahan berkenaan 20 tahun lepas. Aini turut kongsikan dia sudah biasa dengan banjir, Hafizi, tetapi boleh dikatakan 7 tahun sekali pasti akan jadi banjir besar, tetapi belum pernah air naik mencecah sehingga ke bumbung rumah. Ini adalah kali pertama. Sementara itu, anak sulungnya Muhammad Hanif Muhammad Nazam berkata banjir mula pulih pada Isnin petang, namun keadaan rumah yang diselaputi lumpur menyukarkan mereka untuk membersihkan rumah. Dalam keadaan yang orang kata mereka terjejas teruk ini, Hafizi, pastinya mereka memerlukan banyak bantuan dan juga untuk memastikan rumah mereka kembali bersih, ataupun mungkin pembelian harta yang sebelum ini ada yang musnah akibat banjir itu. Apatah lagi yang seperti dikatakan anak sulungnya itu, proses membersihkan rumah akibat lumpur yang ada memakan masa yang lama. Ini sekaligus menceritakan bahawa terjejasnya penduduk bagi mereka-mereka yang berada di kawasan banjir yang terjejas teruk ini. Susulan itu ya, Hafizi, yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan meninjau situasi bencana banjir di sekitar negeri Pahang melalui udara menggunakan helikopter Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, pesawat isi 725 semalam. Dan menerusi perkongsian di Facebook Istana Negara, baginda bersama berangkat dari Pangkalan Udara TUDM Kuantan
pada pukul kurang 9 pagi. Al-Sultan Abdullah dijadual mendarat di Mentakap dan Temerloh untuk menyantuni mangsa banjir yang ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Mentakap dan PPS Dewan Majlis Perbandaran. Baik Hafiz, kalau kita faham ataupun kita recap balik terdahulu, Al-Sultan Abdullah ada dan juga bersama Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan memandu sendiri meredah banjir di lebuh raya Pantai Timur untuk melawat mangsa banjir di sekitar Bandar Maran, Pahang. Baginda berdua turut mengadakan lawatan mengejut ke Maran bagi menyediakan sumbangan kepada mangsa banjir di PPS sekitar Maran. Saya kira apa yang berlaku di Maran ini bukan sahaja mencetuskan bimbang dalam kalangan rakyat tempatan di situ, malah yang di-Pertuan Agong juga turut berkenan untuk melawat, untuk melihat sendiri bagaimana kehidupan penduduk rakyat di situ terjejas, Hafizi. Ya, betul tu. Dan kita harapkan mereka di kawasan banjir beringat selalu, dan kepada mereka saya difahamkan wartawan Wakil Eslo Awani Kelantan Muhammad Fandi Muhammad telah pun menyatakan bahawa ada segelintir pihak-pihak ataupun penduduk-penduduk di suatu kawasan itu yang masih lagi menunggu dan melihat. Budaya ni sebenarnya kita dah kena tinggalkan dah daripada dulu, sejak daripada bencana 2014 itu yang banyak menyedarkan kita. Barulah kita orang kata dah terengantuk baru tengadah, tapi masih lagi menunggu dan melihat air naik baru nak pindah dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita elakkan untuk memastikan bahawa keselamatan nyawa itu dapat kita jaga. Dan Syazwani, selain daripada banjir dan juga COVID-19, ada juga perkembangan politik tanah air negara. Apa ceritanya, Syazwani? Selain daripada update banjir itu, semalam kita juga dikejutkan dengan penolakan pendaftaran pejuang. Tetapi bekas Perdana Menteri ataupun pengerusi pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa keputusan menolak pendaftaran pejuang ada kaitan dengan pengaruh politik. Katanya pihaknya kerap berjumpa dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS dan mereka secara lisan menyatakan semuanya baik, namun akan merujuk permohonan itu kepada menteri terlebih dahulu. Semalam kita dikejutkan dengan penolakan pendaftaran pejuang. Pada masa sama, penolakan muda juga, iaitu parti yang diasaskan, salah seorang pengasasnya adalah Syed Saddiq, di mana pengasas itu berkata kenapa takut dengan pendaftaran muda ataupun Ikatan Demokratik Malaysia. Jelas ahli parlimen MUA itu, jika benar muda adalah parti sepihan, parti nyamuk dan tiada sebar pengaruh, mengapakah sukar untuk meluluskan pendaftaran parti tersebut? Kalau kita lihat, bekas Menteri Belia dan Sukan itu berkata demikian sebagai mengulas isu penolakan pendaftaran muda oleh ROS. Hafizi. Ya, betul tu, dan kita harapkan supaya ada penjelasan lebih tuntas daripada ROS untuk melihat kepada mengapa kedua-dua parti ini, adakah betul kenyataan dikeluarkan oleh YB Syed Saddiq, adakah betul kenyataan dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri, adakah ia berunsur politik dan sebagainya, dan satu penjelasan secara tuntas diharapkan boleh dikeluarkan oleh ROS untuk melihat kepada mengapa kedua-dua parti ini ditolak pendaftarannya. Sudah pasti kita akan dapat saksikan di astroawani.com, kerana kami akan bawakan kepada anda berita-berita terkini yang berlaku dalam dan juga luar negara. Dan itu saja dapat kami bawakan kepada anda. Banyak lagi sebenarnya kami mahu bawakan, tapi masa tidak mencukupi, masa sangat mencemburui kita di Syazwani. Dan kita dapat saksikan semuanya di astroawani.com dan juga buletin-buletin Awani seterusnya. Dan sekian daripada kami, saya Hafiz Zaman. Saya Nur Syazwani Safusham. Jumpa lagi.